Terus syaitan. Dia bukan setakat syaitan tau. Pokok, tanah, bukit, sungai. Takut dengan rumah ni. Bukan takut macam mana. Respect lah. Dia tak wani sungguh. Dia tak wani. Ada tanah tu sekali bergegar. Saya nak rumah hentak kaki dia sekali lah. Kalau kau hamba Allah, diam sekarang. Dia hentak sekali lah. Kita hentak ke, tapi kaki sengai tak dia apa. Kuat macam rumah ni. Tapi tak apalah, berbalik pada soalan. Syaitan ni, dia yang jadi takut sangat dengan Sayyidina Umar ni sehingga kan jalan yang nak dilalui oleh Umar pun dia tak berani lalui ikut wis jalan lain lah. Dia ikut jalan lain lah. Tak boleh ikut ni Umar nak lalu nanti. Apa sebab? Saya boleh katakan bahawa bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran yang mana iblis ni dia berjanji dia akan rosakkan anak Adam ni. Kan? Cuma dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Tu aku tak boleh buat apa. Yang lain-lain semua aku boleh kacau. Aku boleh pesongkan dia, bisik buat jahat semua. Tapi kalau hak jenis ikhlas punya orang, aku surrender yang tu. Yang tu aku tak boleh buat apa. Jadi saya fikir bersesuaian dengan ayat ini, Omar ini tahap keikhlasannya begitu mengujakan kita lah. Orang dia pasal syaitan ni, dia boleh tengok direct sampai hati kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu. Jadi Omar ini keikhlasannya itu sampai syaitan sendiri pun tak berani. Ikhlas sungguh. Ada seorang luaran saja, dalaman tak. Kalau ada masa lagi, boleh lagi. Boleh Ustaz. Ada kalau tadi syaitan, saya nak cerita sikit. Rupanya Sungai Nil. Ini mungkin yang dah pernah pergi Mesir kan. Mungkin kena imbau kenangan-kenangan ni. Sungai Nil ni pada ketika Islam buka Mesir iaitu oleh Amr al-As radhiyallahu an, orang-orang Mesir semua pakat mai jumpa Amr al-As. YB ya, jumpa YB. Ni YB baru ni. YB nak beritahu lah. Kami ni sebelum Islam buka Mesir ni ada satu ritual amalan kami. Sungai Nil ni setiap bulan iaitu dia ada satu tarikh, dia sekitar 11 hari bulan. Setiap bulan 11 hari bulan anak dara ini perempuan cun-cunnya kan, kita akan minta izin daripada bapak dia, mak dia untuk anak dara dia itu dikorbankan. Pakai cun-cun, lawa-lawa, blusher semua. Pakai cun-cun lah. Dikorbankan, humban masuk dalam sungai Nil. Kalau tak buat macam tu, nanti Sungai Nil ni dia macam merajuk dia jadi surut kering. Lalu kata Amr al-As, Islam tak akan redha selama-lamanya dengan apa yang perbuatan macam tu lah. Jadi lepas ni dah Islam buka Mesir, jangan ada lagi perbuatan macam tu. Benda-benda syirik kurapat, jangan buat macam tu, tak boleh. Para penonton dan ilmuwan tahu tak apa jadi? Apa yang jadi Ustaz? Sungai tu kering lah. Betul-betul sungai ni kan besar. Sungai ni besar. Kering lah. Bukan kering, begini. Dia surut. Makin menampakkan dia punya surut tu. Makin surut. Kacau. Orang Mesir time tu dah bising lah. Itulah aku cakap. Amalan nenek moyang kita mesti diteruskan. Amr al-As ni pandai pula. Dia baru duduk sini, dah buat kepala dah kan. Tengok apa jadi. Amr al-As dah ada pening. Alamak, macam mana ni? Takkan nak kena buat amalan syirik tu atau amalan khurafat tu lagi? Apakah kesudahan cerita ni? Nak sambung ke macam mana? Kita nak sambung ke Ustaz? Kita nak sambung. Alah, tak suspend lah. Tak sambung sebab kita banyak masalah Ustaz. Banyak masalah. Tertunggu-tunggu pada cerita dia. Raya ni rasa lama pula. Tapi kalau Ustaz nak sambung, boleh. Kita sambunglah Ustaz, insya-Allah. Pasal saya nak rasa tu lemang ketupat kita lagi. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita berehat seketika. Penonton-penonton jangan ke mana. Nak tahu apa selepas ini? Kita tunggu lagi. Biar tahu, jangan keliru. Dia yang tersendiri.
gelaran Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab ni, kalau di zaman baginda, Islam telah pun dapat kita tak kata menakluk tau, kita kata dapat membukalah. Islam dapat membuka beberapa buah ataupun menjatuhkan beberapa buah kerajaan yang besar, antaranya 3 Rom, Parsi dan Yaman. Ini kerajaan besar ni. Yang mana ketika dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW ada satu masa dalam perang Khandaq, ada satu batu besar. Jadi sahabat semua tak macam mana nak buat ni? Kena pecahkan. Perang Khandaq kan perang yang gali parit. Jadi ada batu besar. Nabi Muhammad SAW, Nabi ni kuat ya. Nabi bagi tu 3 kali pukulan. Nabi sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar 3 kali. Rupa 3 kali tu, ketuk kali yang pertama, Nabi Muhammad SAW dipamerkan, ditayangkan pada Nabi, Rom dapat kita kalahkan. Pam kali kedua, Parsi dapat kita kalahkan. Pam kali ketiga, Yaman dapat kita buka ataupun dapat kita jatuhkan kerajaannya itu. Dan kesemuanya ini zaman Umar. Zaman Umar. Saya nak beritahu satu benda Sayyidina Umar ni masa dia dapat takluk ataupun dapat membuka semua negara-negara ni semua ataupun kerajaan ni semua, dia sedih tau sebenarnya. Dia ada rasa macam hibah juga. Sedih sebab benda ini semua tak berlaku pada ketika Nabi masih ada. Kan? Semua tu di tangan dia. Tapi pelajaran paling penting ialah dalam hidup perjuangan kita ini, kadang-kadang yang akan meneruskan perjuangan kita itu bukan kita, tapi generasi kita. Mungkin hari ini kita berdoa, Ya Allah, kurniakanlah dalam cucu keturunanku, ataupun jadikanlah aku ni orang yang alim, banyak ilmu semua. Tak jadi tak berapa nak tak jadi alim sangatlah. Rupa Allah nak kurniakan tu dekat cucu nanti. Rupa ada cucu nanti jadi ulama besar, jadi mufti. Okey cucu sendiri juga. Sebenarnya dalam hidup kita, perjuangan ini jangan pernah kita ada rasa putus asa. Teruskan. Satu hari nanti kejayaan menjadi milik kita. Motivasi raya-raya ni. Lepas tu, cuma kalau ditanyakan, lepas daripada pemerintahan Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman Ibn Affan, zaman Sayyidina Osman ni, zaman dia panggil apa tahu? Zaman kaya, kekayaan. Zaman penuh dengan kekayaan. Kalau Sayyidina Umar diperintah 10 tahun. Kalau Sayyidina Osman Ibn Affan diperintah sekitar 12 tahun. Sekitar lebih itulah. Kaya tak kaya zaman Sayyidina Osman ni sampai tahap tiap-tiap rumah rakyat ada peruntukan duit, pakaian, makanan. Dan tiap-tiap rumah ada madu kerajaan bagi. Madu asli. Kerajaan bagi tiap-tiap rumah. Kaya tak kaya, kerajaan kaya time tu. Sayyidina Osman punya zaman. Tu saya kata, zaman Sayyidina Osman ni, zaman Sayyidina Umar dia ada dia punya kekuatan tersendiri. Cuma kalau ditanyakan, cuma di hujung-hujung pemerintahan Sayyidina Osman tu ada berlaku sedikit fitnah lah. Ini saya ingat Ustaz Lai akan kongsikan lebih banyak ya. Cuma saya nak beritahu Sayyidina Umar ni lah yang begitu begitu gemilang sekali dia punya pemerintahannya itu dari sudut kekuatan, ketenteraan dan juga kawalannya itu begitu hebat sekali. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi kita berbalik pada yang kita ternanti-nanti tu, Sungai Nil. Ya, cerita Sungai Nil tadi tu. Sungai Nil. Penonton dah marah mana ni Ustaz, Sungai Nil di mana ni? Dia boleh bakar panggung ni, cerita tak habis Okey, sama-sama. Jadi kisahnya ialah bila Sungai Nil tu makin surut, jadi orang dah mula bising. Amrul Al-As macam mana ni? Sungai makin surut. Itulah orang cakap dulu kena buat amalan dulu ni. Tolak anak dara masuk dalam sungai. Engkau tak nak buat tu yang jadi macam ni semua. Bising. Amrul Al-As dia pening. Macam mana aku nak buat ni? Dia tulis surat. Dia hantar ke Sayyidina Umar Al-Khattab. Minta pandangan. Kan? Minta pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia punya pandangan lain macam sikit. Minta Sayyidina Umar punya pandangan. Lalu Amrul Al-As dalam surat tu, antara isi kandungan surat Amrul Al-As pada Sayyidina Umar, pada bos dia lah. Dia kata, dia ceritalah situasi ni semua orang duk buat tolak anak dara dalam Sungai Nil demi untuk nak bagi mengekalkan paras air itu semua. Lalu dia kata, aku dah bagi tahu dah, ini semua perbuatan yang tak betul, ini semua Islam tak redha ni semua. Apa Sayyidina Umar reply balik. Sayyidina Umar masa dia reply, dia bagi 2 surat. Macam kita ni kita ingat kot ada salinan pihak satu lagi simpan. Tak, 2 surat. Umar dia reply balik, dia balas dengan 2 surat.
Satu surat Amr al-As baca. Apa Sayyidina Umar cakap? Kata Sayyidina Umar, betul apa yang kau cakap tu. Betul apa yang kau cakap tu. Cuma ada satu surat kecil tu untuk apa? Satu surat kecil tu, Amr al-As buka, dalam surat tu tertulis, Min Abdillah Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin ila Nil Misr. Dari hamba Allah Umar al-Khattab kepada sungai Nil. Apa dia kata dia? Dia kata, wahai sungai Nil, kalaulah selama ini engkau mengalir sendiri, maka lagi bagus engkau jangan mengalir lagi. Tapi kalau engkau mengalir selama ini, Allah yang mengalirkan kau, maka engkau mengalir cepat. Kau mengalir sekarang juga, kau mengalirlah engkau. Jadi surat kecil tu, ke siapa tu? Surat kecil tu untuk nak dilempar masuk dalam sungai Nil. Sungai Nil ni pandai baca ke? Sungai Nil pandai baca ke bang? Subhanallah, dicampak surat daripada Sayyidina Umar tu, surat kecil tu masuk dalam sungai. Terus jadi ni lah. Lepas tu kembali seperti biasa balik. Dulu kan dah nak sikit dah air sungai tu, kembali melimpah semula. Hebat. Sayyidina Umar, jangan main-main. Sungai pun risau dengan dia. Kita kalau nak cuba boleh lah. Kan, tak tahulah sungai mana-mana kita nak try buat kan. Tulis surat, campak kan. Tak tahu. Kita sekarang ni campak handphone pun belum tentu.